إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى كافة عباد الله الصالحين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والزهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Yang hormati Tuan Imam serta ahli jawatan kuasa bagi surau kita ini, hadirin dan juga hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama seperti biasa kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta keizinan daripada Allah dapat kita bersama-sama lagi untuk menuntut ilmu, meluangkan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Kita isikan masa tersebut dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir. Moga-moga apa yang kita lakukan daripada amalan ini serta amalan-amalan baik yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan membaca serta menguraikan kitab baru, dan kitab ini bukanlah menggantikan kitab sirah kita, tidak. Sebaliknya, seperti mana yang sedia maklum, kita punya pertemuan ialah 2 kali sebulan, pada minggu ketiga dengan minggu keempat, Rabu malam Khamis. Jadi insya-Allah saya mencadangkan untuk kita tambah lagi satu kitab. 2 kali, sekali kita baca sirah dan sekali lagi kita baca kitab yang ada dengan kita ini, Dalailul Khairat. Jadi insya-Allah kita buat macam itulah. Jadi start pada bulan hadapan, minggu ketiga kita baca sirah, minggu keempat kita baca Dalailul Khairat. Hadirin dirahmati Allah, kitab yang berada dengan kita sekarang ini ialah kitab Dalailul Khairat. Kitab ini kitab berbentuk amalan. Bentuk kitab amalan, kitab untuk beramal. Jadi kita ni kuliah ustaz-ustaz lain pun dah ada kitab untuk mengaji. Jadi kitab untuk mengaji ni macam biasalah. Malam hak mengaji tu sajalah buka. Lepas tu bulan depan pula. Ujung ada 2 kali sebulan. Kalau sebulan sekali, bulan depan hilang dah kitab tu. Tu kitab mengaji. Kita baca, kita buka waktu ustaz mai saja. Tapi kitab yang berada dengan kita pada malam ini ialah 2 dalam 1. Kita boleh belajar insya-Allah kerana kita akan baca dan kita akan huraikan makna-makna dan maklumat-maklumat tentang Nabi kita yang berada dalam kitab ini, kerana untuk mengenali Rasulullah SAW tidak hanya ataupun tidak terhad kepada kitab sirah saja.
Kitab sirah membincangkan tentang episod riwayat kehidupan Rasulullah. Akan tetapi dalam kitab-kitab yang lain menceritakan tentang kelebihan Rasulullah. Jadi banyak segi, banyak sudut kita nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu kita pilih kitab ini, di samping kita boleh mempelajari tentang Rasulullah, satu perkara baru yang mungkin tidak ada dalam kitab sirah yang kita belajar, ada di dalam kitab ini. Kemudian daripada itu, lepas kita belajar, sebab kitab ni 2 dalam 1, kitab ini juga untuk diamalkan. Diamalkan macam mana? InsyaAllah kita akan bagi tahu. Terlebih dahulu, cuma kita nak maklumkan terlebih dahulu, kitab ini dibahagikan mengikut hari dalam seminggu. Jadi setiap hari ada wirid, ada selawat yang kita kena baca. Jadi seminggu kehidupan kita itu tidak akan lengang daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Kalau kita tak mau, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dengan saya pun banyak kali dah perjumpaan kita di sini, kita dah dengar cerita macam-macam pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang tinggal, sebab kita tak mau dengar saja, kita nak dengar kita itu buah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak menterjemahkan dalam kehidupan kita. Maka orang yang bila dengar pasal Rasulullah, dia sayang kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan banyak menyebut dan bercerita, apatah lagi bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu para ulama sebut, man ahabba syai'an aksara min zikrih. Sesiapa yang suka kepada sesuatu, yang sayang, yang cenderung hati dia kepada sesuatu, dia akan banyak sebut tentang perkara tersebut. Jadi kita nak, bila kita mengaji sirah, kita tak mau berhenti 2 kali, bulan depan pula baru kita nak teringat Nabi. Tak mau. Saya tak mau macam tu. Oleh kerana itu, inisiatif saya cadangkan pada pihak pengurusan surau. Kita buat mari juga kitab ni, bila kita mengaji pasal sirah, kemudian nak mai pula bulan depan nak mengaji balik pasal sirah, kita dah get ready dah dalam hati kita ni ada cahaya selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan selawat yang ada dalam buku ini. Hadirin dirahmati Allah, tanpa memanjangkan kalam, kita akan mula menghurai serta membicarakan tentang kitab yang bersama dengan kita, iaitu kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat, bagi orang yang tahu, maka ia popular dengan nama Dalailul Khairat. Tu saja. Sebenarnya tajuk penuh dia, tajuk buku yang ada dengan kita ni, Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar fi zikris salati ala nabiyil mukhtar. Itu nama penuh bagi kitab yang ada dengan kita. Saya takkan tarang apa dia makna ataupun apa terjemah kepada tajuk kitab kita ini. Kitab Dalailul Khairat dikarang ataupun dihimpun oleh Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah. Jadi siapa yang karang, siapa yang himpun? Al-Imam Al-Jazuli. Baik. Kita apabila berada dengan Dalailul Khairat, kita kena tahu kitab Dalailul Khairat kitab yang sangat-sangat berkat. Yang pertama, tidak syak lagi sebab dalam dia itu terkandung selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan cerita fadilat selawat kepada baginda Nabi SAW. Dan juga pula pengarang dia merupakan ulama, merupakan wali Allah, merupakan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kitab ini kitab yang sangat berkat. Jadi kita akan cerita juga lagu mana yang kata berkat tu. Di antara tanda berkat, kitab itu berkekalan dan tersebar ke seluruh dunia, tak kira tempat, tak kira masa. Maka kitab Dalailul Khairat ini antara kitab yang tersebar di kalangan orang Islam daripada dulu sampailah sekarang. Cuma wallahu a'lam, setakat yang saya tahu belum ada lagi, mungkin ada yang beramal, cuma belum ada lagi yang menghuraikan makna-makna yang terdapat dalam kitab Dalailul Khairat. Ini mungkinlah mungkin kita kata kali pertama kot ada ustaz yang membicara dan menghuraikan Dalailul Khairat. Hadirin dirahmati Allah, kita nak kenal dahulu dengan Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah. Sebelum tu, Dalailul Khairat yang berada dengan tuan-tuan buku ini,
merupakan versi ataupun riwayat daripada bekas mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah. Dr. Ali Jumaah ni tak payah ceritalah. Mungkin tuan-tuan tak kenal, tapi kalau di kalangan ahli ilmu, beliau merupakan ulama yang terhebat yang masih hidup di zaman sekarang ini. Dr. Ali Jumaah. Alhamdulillah saya direzekikan untuk berjumpa dengan Dr. Ali Jumaah di rumah beliau. Dan Dalailul Khairat yang berada dengan kita merupakan versi riwayat daripada bekas mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah. Mungkin yang ada dengan tuan-tuan di rumah, mungkin versi dan riwayat lain. Nah, baik. Pertama kita nak kenal siapakah Al-Imam Al-Jazuli. Nama penuh bagi Al-Imam Al-Jazuli ialah Al-Imam Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani Al-Maghribi Al-Murakishi. Boleh ingat? Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani Al-Maghribi Al-Murakishi. Baik. Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ataupun Al-Imam Al-Jazuli ini, Jazuli. Jazuli ini diambil daripada Jazulah ataupun Ghazulah. Ada dua. Jazulah ataupun Ghazulah. Apa dia itu Jazulah ataupun Ghazulah itu? Itu adalah nama bagi puak ataupun kaum kepada tuan kitab kita ini yang duduk di Morocco, di Maghribi. Kerana itu al-imam kita dinisbahkan kepada kaumnya, pada puak dia dengan kata Al-Jazuli, nisbah kepada Jazulah. Boleh? Dan pula Al-Hasani, Al-Imam, tuan kitab kita, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada susur jalur Sayyidina Hasan. Kita sedia maklum, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain merupakan cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah kelebihannya. Kita bersama dengan kitab yang berkat dikarang oleh ulama yang berkat berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Ada apa kelebihan dekat keturunan Rasulullah? Ya, ada kelebihan. Kita semua biasa dengar hadis, riwayat. Hadis yang diriwayatkan, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Quran dan sunnah. Tapi kita jarang dengar satu hadis lagi. Apa dia? Nabi sebut sama juga. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang dengannya, kamu takkan sesat selama-lamanya. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Apa dia? Dua perkara itu. Yang pertama Quran. Yang kedua wa'itrati ahli baiti. Aku tinggalkan ahli keluarga aku. Nampak? Maka kalau berpegang dan bersama dengan ahli keluarga Nabi, kita tidak akan sesat. Sebab apa takkan sesat? Tuan-tuan, puan-puan kena ingat. Akhir zaman akan zahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita disuruh oleh Nabi untuk berpegang dengan keturunannya. Karena di akhir zaman daripada keturunan baginda akan keluar Imam Mahdi yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Maka siapa boleh jamin kita duduk nanti di akhir zaman nanti kita duduk dengan puak Imam Mahdi, tentang Imam Mahdi? Tak ada siapa boleh jamin. Melainkan orang yang tahu ilmu yang kita kongsi pada malam ini. Ini kelebihan keturunan Nabi SAW dan alhamdulillah kita bersama dengan pengarang tuan kitab kita dan insya-Allah kita akan beramal kitab ini ya yang merupakan pengarang yang merupakan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Maghribi, al-Imam berasal daripada Morocco. Lagi khusus di Marrakesh ataupun dalam bahasa Arab kita panggil Al-Murakishi. Marrakesh. Tuan kitab kita berasal daripada Maghribi di Marrakesh. Al-Imam Jazuli rahimahullah, beliau lahir pada tahun 807 Hijrah dan wafat pada tahun 870 Hijrah. Imam Jazuli wafat kerana diracun. Dan Imam Jazuli meninggal dalam keadaan elok. Meninggal solat subuh pada sujud rakaat pertama ataupun dikatakan rakaat kedua. Beliau wafat ketika itu. Apa punca Imam Jazuli diracun?
Kerana Al-Imam Al-Jazuli mempunyai pengikut, anak murid dia, sahabat-sahabat dia yang duduk dengan dia, diriwayatkan sebanyak 12,000 orang duduk semata-mata untuk berselawat ke Rasulullah SAW. Ini kekuatan Imam Jazuli rahimahullah. Jadi pada ketika itu berlaku konflik politik dan berakhir dengan Imam Jazuli diracun, kerana pemerintah tidak selesa dengan beliau. Bayangkan tengok tuan-tuan, puan-puan, 12,000 orang duduk berselawat ke Rasulullah SAW. Satu pemandangan yang tidak ada pada zaman sekarang. Karena itu kita nak bawa masuk dalam ilul khairat dalam rumah orang Islam. Kalau kita nak umat Islam, masyarakat hidup dalam keadaan sampai kita baca Quran, kita tidak meninggalkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita mahu. Baik. Al-Imam Jazuli rahimahullah, dalam riwayat hidup beliau selama 7 tahun, beliau sering melakukan rihlah ataupun perjalanan dari satu negara ke satu negara. Beliau pergi ke Al-Quds, Palestin. Beliau pergi ke Syam. Beliau pergi ke Mesir. Dalam 7 tahun tersebut, beliau banyak melakukan perjalanan ataupun rihlah. Kemudian, Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar. Kita tanya kenapa ataupun apakah punca Imam Jazuli mengarang ataupun membukukan Dalailul Khairat ini. Ada sebab dia. Satu hari Imam Al-Jazuli rahimahullah, dia ada dekat telaga. Dia nak ambil air daripada telaga tersebut. Tapi dia tengok tu dia, air tu, bawah sana tu. Tak ada tali, tak ada cebok, tak ada timba nak ambil air daripada bawah. Dia pun duduk melengung lah dekat situ. Waktu semayang masuk dah. Aku nak buat macam mana ni? Nak ambil air tak boleh. Maka dia duduk melengung lah tu lah. Bila dia duduk melengung kat situ, tiba-tiba ada seorang makcik ni, dia ni belah kambing. Dia main lah, dia tengok imam duduk melengung di telaga, dia main. Dia kata, Syekh, pasal apa? Dia kata, aku ni nak ambil semayang, nak ambil air pada telaga ni. Tapi tali tak ada, cebok timba pun tak ada. Bila makcik tu dengar macam tu je, makcik tu ludah tu di dalam telaga tu. Bila ludah, dengan keizinan Allah, air yang ada dekat bawah tu naik sampailah permukaan atas telaga tersebut. Imam Jazuli tengok semua di depan mata dia. Sampai Imam Jazuli boleh ambil, terus macam tu je. Tak gaduh guna cebok, tak gaduh guna timba. Dia pelik. Imam Jazuli tanya makcik itu, Bima wasalti ila hazihi darajah? Makcik, lagu mana makcik boleh hebat sama orang ni? Makcik tu jawab apa? Bisalati ala Nabi. Dengan selawatku kepada Rasulullah SAW. Mana kata makcik itu, dia duduk bela kambing, duduk jaga kambing, nafas dia, mulut dia tidak pernah lekang bersolawat kepada Rasulullah SAW sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan kepada dia apa yang jauh dengan berkat selawat kepada baginda SAW. Dia makcik tu pun kata dekat imam, Syekh, lagu mana ni Syekh? Tapi tak tahu benar ni. Dia pergi balik. Maka itu keberkatannya. Jadi sejak daripada itu, peristiwa yang berlaku kepada Imam Al-Jazuli rahimahullah, beliau berazam nak kumpulkan solawat dan membukukan solawat-solawat tersebut untuk dibaca. Maka dia pulang ke negara tempat asal dia ada perpustakaan, dia cari setiap solawat yang ada dalam kitab-kitab yang ada dengan dia itu. Maka dia cari solawat ni. Selawat itu pula ada sanad dia. Dan selawat ni pada siapa kan. Maka dia kumpul daripada semua kitab dan dia buangkan sanad. Daripada siapa tu dia buang, dia ambil matan selawat tu saja yang dia bubuh dalam Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar. Maka itu sebabnya. Hadirin dirahmati Allah. Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar, kitab yang bersama dengan kitab ini kitab yang sangat berkat. Kerana apa? Kerana Dalailul Khairat merupakan satu kitab, satu buku yang menghilangkan dahaga umat yang mencintai Nabi SAW. Maka umat menunggu-nunggu kitab yang boleh menghilangkan dahaga mereka, hausnya mereka dengan mencintai Nabi SAW. Maka Dalailul Khairat datang. Dan Dalailul Khairat banyak tersebar di seluruh dunia. Sehingga kan apabila kita kira manuskrip ni apa-apa tulisan tangan, apa-apa bahan tulisan sebelum adanya percetakan, kita kira semua didapati 20 juta manuskrip ialah manuskrip berbahasa Arab. Okey?
Dari 20 juta itu, mana kata kita ingat, 20 juta, mana kata ada 20 juta tajuk lah. Rupa-rupanya, kata Dr. Ali Jumaah, yang selawat ini dari Al-Quran riwayat dia, Dr. Ali Jumaah kata, majoriti daripada 20 juta manuskrip berbahasa Arab itu ialah Al-Quran dan Dalailul Khairat. Dalailul Khairat sahaja 2 juta manuskrip yang bertebaran di seluruh dunia pada ketika itu. 2 juta. Maka Dalailul Khairat, kitab kedua selepas Al-Quran yang banyak tersebar dalam dunia ini. Nombor 1 Quran, nombor 2 Dalailul Khairat. Nombor 3 Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Maka Dalailul Khairat duduk nombor 2. Kitab yang paling banyak tersebar, kitab yang paling banyak dibaca oleh orang Islam, kitab yang paling banyak disalin, ialah Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar yang berada dengan kita sekarang ini. Sehingga kan Al-Imam Al-Qustullani rahimahullah, dia pergi ke Masjid Nabi, dia kata apa? Ketika aku berziarahi Masjid Rasulullah, Masjid Nabi, Masjid Nabawi, tidak ada dalam masjid tersebut melainkan Al-Quran dan Dalailul Khairat. 2 tu saja. Quran, Dalailul Khairat. Sehingga kan rumah orang Islam pada ketika itu tidak akan terlepas, tidak akan kosong daripada 2 kitab ini. Sama ada Al-Quran ataupun Dalailul Khairat. Wajib ada dekat rumah orang Islam pada ketika itu dua buku ni. Quran, Dalailul Khairat. Kalau mereka tak baca Quran, mereka baca Dalailul Khairat. Kalau tak baca Dalailul Khairat, mereka baca Quran. Itu saja. Ini adalah fakta. Ini adalah pemandangan yang ada dalam umat Islam pada satu ketika yang hilang pada zaman sekarang. Kerana itu, atas inisiatif saya yang berguru dan yang menuntut ilmu, menghabiskan tempoh yang singkat saja, tak cukup 4 tahun saja. Tapi inilah inisiatif saya, buat balik apa yang guru-guru kami ajar di sana. Kalau kami para Azhari diajar untuk balik pada umat, buat balik zikir, buat balik rahmat, masukkan ke dalam umat. Dan antaranya ini adalah zikir. Selawat pada Rasulullah SAW ialah zikir. Karena itu kita nak bawa Dalailul Khairat, buat masuk dalam masyarakat, buat masuk balik dalam setiap rumah orang Islam. Bagi ada Quran, bagi Dalailul Khairat. Habiskan masa baca Quran, lepas habis baca Quran, baca Dalailul Khairat. Ini kita nak bina balik rohani kita. Kita nak bina balik keselamatan kita di akhir zaman. Yang Nabi sebut dalam hadis di akhir zaman, mafhumnya, pagi kawan tu beriman, malam kawan tu kufur. Kerana fitnah yang dahsyat pada akhir zaman. Betul tak? Betul. Kalau tuan-tuan, perempuan mungkin dah tak main, wallahualam mungkin ada yang main Facebook dan sebagainya. Kalau kita tengok beberapa orang di media sosial sekarang, dengan senang pakai tudung labuh, tapi mempertikai Nabi SAW. Pakai tudung labuh. Tak fitnah lagi. Berapa ramai orang duk share, berapa ramai orang duk setuju. Berapa ramai yang secara tidak sedar jatuh murtad disebabkan mempertikai Nabi SAW. Semua benda mereka nak pertikai, habis apa yang ada dekat agama Islam ni. Kerana itu Nabi sebut betul. Zaman itu fitnah menyebabkan seseorang beriman di awal paginya, malam dan jadi kufur. Kita nak selamat macam mana? Kita nak selamat macam mana? Quran dan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini akan menyelamatkan kita. Hadirin dirahmati Allah. Maka kita nak syarahkan Dalailul Khairat supaya kita nak bawa balik orang untuk balik kembali selawat kepada Rasulullah. Kerana mungkin wirid kita sembahyang jemaah, mungkin wirid kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya. Tapi berapa ramai, saya tanya diri saya sendiri, tuan-tuan dan perempuan, berapa ramai wirid kita selawat kepada Rasulullah? Ini perkara yang betul yang kita nak memperbetulkan balik aktiviti amalan kita. Kerana tanpa Rasulullah tidak akan ada Islam. Tanpa Rasulullah tidak akan ada Quran. Laula qalbun Nabi ma nazala al-Quran. Seandainya tidak ada hati Rasulullah, Quran tak akan turun. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, seandainya Quran turun atas bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Nescaya kamu akan tengok bukit itu hancur lebur. Kalau Quran diturunkan atas bukit, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cipta satu benda yang dikuat pada bukit, iaitu hati Nabi untuk menerima Al-Quran.
Ya? Sehingga kan Nabi SAW bila terima wahyu, baginda Nabi di waktu musim sejuk, tetapi baginda Nabi berpeluh ketika terima wahyu. Bila Nabi di atas unta, unta terduduk ketika mana Nabi menerima wahyu saat tersebut. Beratnya wahyu. Seandainya tidak ada hati Rasulullah, tidak akan ada Al-Quran. Seandainya tidak ada lidah Rasulullah, tidak akan boleh Al-Quran itu kita baca. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran dengan lidah kamu, wahai Rasulullah. Nampak? Maka tiba-tiba kita terlupa nak penuhkan amalan kita dengan selawat ke Rasulullah SAW. Seolah-olah kita dapat Islam ini mewarisi daripada ibu dan ayah kita, tapi kita tidak kenal siapa sebenarnya yang membawa Islam kepada kita. Islam berkait rapat dengan Rasulullah SAW. Baik, kerana itu kita bawakan pada masyarakat, kita bawa dalailul khairat wa syawariqul anwar. Hadirin dirahmati Allah. Satu cerita lagi pasal Imam Al-Jazuli rahimahullah. Imam Jazuli meninggal dunia serta dikebumikan di satu tempat yang jauh daripada tempat asalnya. Dan beliau dikuburkan di tempat tersebut selama 77 tahun. Satu hari orang Marrakesh ni, mereka pergi ke tempat tu, mereka kata, kami nak gali balik kubur Imam Jazuli, buat balik tanam kat kami. Baikru, kami nak buat balik juga. Mereka tak boleh lah, tak elok macam ni, biar saya tak ada. Imam Jazuli lahir tempat kami nak buat balik juga. Maka dibongkar kubur Imam Jazuli. Bila dibongkar, terkejutnya mereka bila bongkar kubur Imam Jazuli, mula-mula bongkar tu dah bongkar sturi dah. Satu. Kedua, bila mereka tengok balik Imam Jazuli rahimahullah, tanah tak makan langsung jasad Imam Jazuli. Tanah tidak akan makan jasad para nabi, para anbiya, para wali. Wali pun wali yang sempurna sahaja yang tanah tak akan makan. Maka Imam Jazuli di antara orang tersebut. Sehingga kan bila mereka letak jari mereka kat kulit Imam Jazuli, bila letak ni, darah apa? Darah macam terkumpul Bila angkat balik, darah macam elok balik. Seolah-olah Imam Jazuli masih hidup dalam kubur. Tak terusik sedikit pun setelah 77 tahun. Nampak? Ini antara kelebihan Imam Jazuli. Kita tak rasa pelik. Kenapa tak rasa pelik? Tak payah fikir Imam Jazuli, kokok kampung kita yang mana dah hafiz Quran, mengajar Quran. Ada kan? Bila kita ada kes, gali balik kubur, mereka duduk macam tu juga. Tanah tak makan. Ini keberkatan yang ada pada orang-orang yang mulia, seperti Al-Imam Jazuli rahimahullah. Hadirin dirahmati Allah. Maka dalailul khairat dibacakan di setiap tempat. Kalau di Mesir ada masjid, nama dia Masjid Sayyidah Zainab. Masjid Sayyidah Zainab ni tiap-tiap kali lepas subuh dia akan baca dalailul khairat. Dan di Alex, Iskandaria, ada Masjid Abul Abbas Al-Mursi. Mereka akan baca dalailul khairat selepas Jumaat. Nama kata nak habaq kata memang dalailul khairat ini memang dibaca oleh umat Islam serata dunia. Kalau kita tak kenal itu problem tentang kita lah. Lain semua tak dalailul khairat. Ini nak menandakan kitab ini berkat. Kitab ini berkat. Dan juga kita tambah maklumat sikit, Imam Jazuli kita ini orang tarikat. Tarikat Syaziliyah yang diasaskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Syazili. Dan ada juga cabang tarikat Syaziliyah itu, nama dia tarikat Jazuliyah Al-Syaziliyah. Wirid geng ni dalailul khairat. Wirid mereka berselawat kat Rasulullah. Ini antara amalan geng-geng tarikat Jazuliyah Al-Syaziliyah. Baik. Kemudian kita tengok dalailul khairat wa syawariqul anwar fi zikri salati ala nabiyil mukhtar. Baik. Apa maksud dalailul khairat? Dalail itu kata ganda bagi dalil. Dalil. Kita terjemah bukti, betul tak? Tapi dalil dalam bahasa Arab ni, apa dia makna sebenar dia? Dalil dalam bahasa Arab, makna dia al-muwassil ila lisyai'. Sesuatu yang menyampaikan kita kepada sesuatu. Itu makna dalil. Boleh? Al-khairat ialah kata ganda bagi kalimah khair. Khair, satu kebaikan. Khairat, banyak kebaikan. Jadi,
Dalailul khairat. Apa dia makna dia? Penyampai ataupun penghantar segala kebaikan. Penyampai segala kebaikan. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang akan menyampaikan kita kepada segala kebaikan dan semua kebaikan? Selawat kepada Rasulullah akan menyampaikan kita kepada perkara tersebut. Boleh? Wasyawariqul anwar, dan pancaran cahaya-cahaya. Apa maknanya? Maknanya ialah seseorang apabila berselawat dekat Rasulullah akan berlaku pancaran cahaya dalam hati dia yang tidak akan dirasa melainkan orang berselawat sahaja. Fi zikri salati ala nabiyil mukhtar, pada menceritakan ataupun menyatakan salawat ke atas Nabi yang terpilih. Jadi tajuk kitab kita ni maksud dia penyampai kepada segala kebaikan dan pancaran cahaya-cahaya pada menyatakan salawat ke atas Nabi yang terpilih. Itu makna tajuk Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar fi zikri salati ala nabiyil mukhtar. Hadirin yang dirahmati Allah, Dalailul Khairat ada orang baca sehari sekali daripada awal sampai habis. Ada yang orang baca sehari, ada orang baca 2 hari sekali habis. Dia berbeza 2. Tapi yang berada dengan kita sekarang cantik. Dia dibahagikan mengikut hari. Okey, tuan-tuan cantik nak? Tuan-tuan tolong tuan-tuan. Saya main ni saya tak mau. Saya tak mau benda ini jadi sia-sia. Saya nak sangat. Walaupun tak apalah ustaz-ustaz, tak apalah, boleh baca Arab laju, kami lambat. Tuan-tuan berkorbanlah untuk Nabi SAW. Paling lambat pun 15 minit, 20 minit. Tak banyak. Bacalah walaupun bertatih. Bacalah. Saya tak mau balik ni tak saja, tak beramai. Kita bukan suruh beramal sehari perabih atau tidak. Ini ikut hari. Isnin ada solawat dia, habis. Selasa pula, Rabu pula. Maka yang berada dengan kita sekarang mereka beda. Cuba tuan-tuan tengok pada isi kandungan, dekat isi kandungan. Baik, tengoklah. Ada pengenalan dan kelebihan selawat, ada kaedah membacanya, mukadimah selawat, Asmaul Husna, nama-nama Nabi SAW. Boleh? Baik, tengok dekat Isnin 1 tu. Isnin 1 tu tolong catat. Bila nak baca Isnin 1, baca hari Isnin. Lepas ni kalau nak mula hari Isnin. Jadi hari ni hari Rabu. InsyaAllah Isnin yang nak main ni kita mula. Isnin petang, mula Isnin petang selepas asar. Isnin 1 tu baca lepas asar sehingga maghrib. Tu dia tempoh dia. Boleh nak? Isnin 1 mula petang. Boleh? Baik. Kemudian esoknya hari Selasa. Baca pula selawat hari Selasa. Baca waktu siang. Tak kira lah pagi ke petang, asalkan waktu siang. Boleh? Habis. Begitu juga Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita baca siang belakang. Penyanyi dia. Baik. Isnin 2 tu. Dalailul Khairat. Sepatutnya kalau seminggu, mula Isnin, habis Ahad lah. Betul tak? Tapi Dalailul Khairat, mula Isnin, habis Isnin. Sebab apa? Sebab Isnin tu hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kita nak mula hari itu, habis juga hari itu. Isnin kedua, baca bila? Baca pagi Isnin. Pagi Isnin. Isnin 2 tu. Orang tanya pagi itu bila pula Ustaz? Daripada lepas subuh sampailah sebelum masuk asar. Itu pagi. Petang, lepas asar sampai maghrib. Itu saja. Boleh tak? Jadi pagi bila? Pagi, lepas subuh sampailah sebelum asar. Petang, lepas asar sampai maghrib. Boleh? Baik. Selesailah seminggu. Nak baca pula. Kita ulang balik. Kita ulang balik. Isnin 1 tu, lepas kita habis Isnin 2, kita habis pagi kan? Kita patah balik ke Isnin 1, baca lepas asar tu pula. Jadi hari Isnin ni, kita ada pagi, kita ada bacaan pagi, kita ada bacaan petang. Boleh tak? Jelas tak? Kalau tak jelas ni, kita ulang balik insyaAllah. Jadi, ini cara bacanya. Boleh? Kita ulang. Isnin 1, baca petang. Baca lepas maghrib
sehinggalah sebelum lepas asar sehinggalah sebelum maghrib. Itu tempoh dia. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, okey, baca siang. Isnin 2, baca pagi. Daripada lepas subuh sampai sebelum asar. Lepas tu, petang tu pula, baca balik Isnin 1. Kira peganglah Isnin 1 lepas asar, Isnin 2 pagi, lepas subuh sampai asar. Jadi, Isnin pertama ni, okey, kita baca. Isnin kedua tu. Isnin kedua tu kira pagi ada bacaan, petang ada bacaan. Baca pula seminggu. Isnin yang ketiga tu, pagi ada bacaan, petang ada bacaan. Boleh tak? Itu cara nak beramal dengan dalailul khairat wa syawariqul anwar. Baik. Hadirin dirahmati Allah. Maka tuan kita memulakan dalailul khairat. Dalam ni tidak ada versi ni, tidak ada mukaddimah. Versi lain ada mukaddimah pada tuan kitab sendiri. Dia cerita macam mana dia kumpul selawat ni apa semua. Kemudian dia cerita pasal kelebihan selawat. Kemudian dia sebut nama-nama Nabi SAW yang ada sebanyak 201 nama. Kemudian barulah dia mula dengan bacaan Isnin 1 tu. Bacaan selawat yang ada dalam Dalailul Khairat dimulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah, kita ada baca dalam tahiyat tu satu cara saja. Sebenarnya yang diriwayatkan ada lebih daripada 16 cara baca selawat Ibrahimiyah. Semua tuan kitab kita kumpul. Lepas tu, diteruskan dengan selawat daripada para sahabat. Seperti mana Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Dan diteruskan dengan selawat yang dikarang oleh para wali Allah. Dan Imam sendiri, Imam Al-Jazuli kita juga mengarang selawat beliau sendiri dalam kitab ini. InsyaAllah kita akan tengok satu persatu dengan masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu ada satu syair, dia kata apa? Wa idza ra'aita an-nafsa minka tahakkamat wa ghadat taquluka fi lazz ash-shahawati. Apabila kamu melihat diri kamu tenggelam dalam nafsu syahwat dunia, tak torah duduk dah. Nampak duit raja nak balas. Tak ada projek yang kita tak ambil. Kita dah tenggelam sangat-sangat dah dalam dunia ini. Dan nafsu telah menarik kita ke dalam lembahnya. Fasrif hawaha bis-salati muwazziba. Ubatilah. Palingkanlah nafsu tersebut dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Ubat bagi orang yang terlampau mabuk mencintai dunia ialah selawat kepada baginda Rasulullah SAW. La siyama bidalailil khairati kun mutamassika. Apatah lagi dengan dalailul khairat, berpeganglah dengan dalailul khairat sepanjang kehidupan kamu. Saya sejak beramal dalailul khairat, saya bercita-cita Allah Taala ambil nyawa saya dalam keadaan baca dalailul khairat. Biar mati dalam keadaan selawat ke Rasulullah SAW. Kita berpegang dengan dalailul khairat sampai kita mati. Jangan tinggal. Tak banyak. Sehari sikit saja. Sehari 5 lai saja nak baca. Kita boleh beramal sampailah habis umur kita di atas dunia ini. Habis. Bangkit di kubur nanti. Ditanya pada kita, dulu dunia buat apa? Aku habis baca selawat kat Rasulullah. Bangga kita di akhirat nanti. Boleh? Walazam qira'ataha tanal ma tabtaghi. Lazimilah dalailul khairat, kamu akan mendapatkan segala apa yang kamu citakan di atas dunia maupun di akhirat. Fasyawariqul anwar laihatun biha. Dia membaca dalailul khairat akan terpancarlah cahaya dalam hatinya. Fatarku minka laha akhi la yanbaghi. Kalau kamu tinggal dalailul khairat ni tak patut sangat. Ni syair yang ulama karang untuk memberikan motivasi kepada kita untuk sentiasa konsisten dengan dalailul khairat wa syawariqul anwar fi zikri salati ala nabiyil mukhtar. Hadirin dirahmati Allah, ni sesi pertama. Kita ada 2 sesi malam ni. Macam kursus pula, no? Jadi insya-Allah malam ni kita nak baca sama-sama mukaddimah selawat. Pada muka surat 2. Kita nak baca ini mukaddimah selawat. Kita baca sekali saja. Muka surat 2 ni iftitah dalailul khairat, kita baca sekali saja. Okey. Lepas ni tuan-tuan kalau nak beramal hari Isnin ni, mula terus dengan Isnin 1. Yang iftitah muka surat 2 ni tak payah baca lah sebab kita baca sekali saja. Boleh nak? Baik. Ada kitab lebih? Ada aku ayah nak.
Yang mana ada kita baca sama-sama. Nah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekali dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni aqrabu ilayka min hawli wa min quwwati ila hawlika wa quwwatik. Allahumma inni ataqarrabu ilayka bis-salati 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam imtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاءه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تغيير ولا تبديل واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وآله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Kemudian tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hasbi Allah wa ni'mal wakil 3 kali. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. Kemudian isti'adzah dan surah al-ikhlas dan mu'awwizatain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kemudian kita baca Asmaul Husna 99 nama Allah dan setiap akhir nama Allah Ta'ala itu ada disebut Jalla Jalaluh Jalla Jalaluh. Jadi kita akan baca maksud dia apa? Maha tinggi keagungannya. Nah, itu maksud Jalla Jalla Jalaluh. Huwallahu allazi la ilaha illa hu jalla jalaluh Ar-Rahman jalla jalaluh Ar-Rahim jalla jalaluh Al-Malik jalla jalaluh Al-Quddus jalla jalaluh As-Salam jalla jalaluh Al-Mu'min jalla jalaluh Al-Muhaymin jalla jalaluh Al-Aziz jalla jalaluh الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله
الحكيم جل جلاله، الودود جل جلاله، المجيد جل جلاله، الباعث جل جلاله، الشهيد جل جلاله، الحق جل جلاله، الوكيل جل جلاله، القوي جل جلاله، المتين جل جلاله، الولي جل جلاله، الحميد جل جلاله، المحصي جل جلاله، المبدئ جل جلاله، المعيد جل جلاله، المحيي جل جلاله، المميت جل جلاله، الحي جل جلاله، القيوم جل جلاله، الوالي جل جلاله، الماجد جل جلاله، الواحد جل جلاله، الصمد جل جلاله، القادر جل جلاله، المقتدر جل جلاله، المقدم جل جلاله، المؤخر جل جلاله، الأول جل جلاله، الآخر جل جلاله، الظاهر جل جلاله، الباطن جل جلاله، الوالي جل جلاله، المتعالي جل جلاله، البر جل جلاله، التواب جل جلاله، المنتقم جل جلاله، العفو الرؤوف جل جلاله، ملك جل جلاله، ذو الجلال والإكرام جل جلاله، المقسط جل جلاله، الجامع جل جلاله، الغني جل جلاله، المغني جل جلاله، البادئ جل جلاله، النافع جل جلاله، النور جل جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الراشد جل جلاله، الصبور جل جلاله، الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون، كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بالكاف والنون، بذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون، وبتوحيده ابتهج الموحدون، هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم، وأباح أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، يسبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره، محيط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره، وتطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ضره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أحاط بكل شيء علما، وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا السوء بما شئت
وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير يا غياث المستغيثين لا إله إلا أنت بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أغثنا وارحمنا الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membincangkan tentang asma Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi'atani wa wahidah. Nama-nama Nabi SAW yang ada sebanyak 201. Jadi selepas ini macam kita sebut dua kali pertemuan, satu pertemuan untuk sirah, satu pertemuan untuk dalailul khairat. Jadi tuan-tuan, buku ni tak ada terjemah. Kalau terjemah tebal. Yang tebal ni orang tengok tebal, orang tak tempuh lah. Betul tak? Jadi kita buat nipis agak sesuai. Jadi lepas ni tuan-tuan bawa buku ni, bawa dalailul khairat, bawa pen sama. Sebab saya akan terjemah dan kita boleh catat apa yang kita boleh kenal tentang Nabi daripada selawat-selawat yang terkandung dalam kitab ni. Sebab tu saya kata kitab ni dua dalam satu. Mengaji dapat, beramal pun dapat. Memang? Baik. Hadirin rahmati Allah, untuk sesi kedua, saya ada masa sikit lagi. Kita nak bincang, nak bagi tahu tentang kelebihan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana solawat ada kelebihannya yang kemungkinan banyak daripada kita tak tahu. Dan hari ini pada malam ini kita sampaikan maklumat dan ilmu untuk kita kongsikan bersama supaya ada motivasi untuk kita bersolawat, selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita sedia maklum tidak boleh kalau nak bincang pasal solawat kita kena ayat yang paling famous, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, ucapkanlah solawat kepada Rasulullah dan tambah dengan solawat tersebut ucapan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Arahan Allah Ta'ala cerita, kata dia dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ialah amrun ilahi, satu urusan ketuhanan. Dan tidak ada orang yang mendapatkan solawat semacam yang Rasulullah dapat. Ya, kita dapat selawat dalam ayat lain memang malaikat selawat kat kita. Ya, tetapi itu semua dengan sebab selawat Allah dan malaikat pada Rasulullah dulu. Lepas tu baru kita. Rasulullah terima dulu, lepas tu baru kita. Kerana itu Rasulullah merupakan perantaraan kepada setiap perkara. Kita tak sedar. Kita baca tahiyat, betul? At-tahiyyatu lillah. Salamun ataupun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dialog ini berlaku semasa Isra wal Mi'raj ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
keseluruhan, kesemua kesejahteraan dan keamanan ke atas kamu, wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkatannya semua ke atas kamu. Nabi balas apa lepas tu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam juga ke atas kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Makna kata, yang pertama, Allah bagi salam ke semuanya dekat Rasulullah. Rasulullah ingat kita ketika bertemu Allah. Dia beda salam, kesejahteraan dan keamanan itu kepada umat dia. Sebab tu dia kata, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nabi tak fikir bagi dia seorang. Jumpa Allah pun ingat lagi kita. Itu baginda Nabi SAW. Maka baginda adalah perantaraan. Salam, kesejahteraan dan keamanan daripada Allah dapat kat Nabi dulu. Bila dapat kat Nabi, dia beda dekat kita. Kalau tak ada Nabi, kita tak mampu nak menerima terus daripada Allah. Tak mampu. Maka dalam ayat ini, Allah Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah. Apa makna Allah Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah? Banyak makna. Antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Aliyah, makna salawat Allah kepada Rasulullah apa dia? Ay sana'uhu alaihi indal malaikah. Maknanya Allah Ta'ala memuji Rasulullah di kalangan para malaikat. Apa makna selawat malaikat kepada Rasulullah? Maknanya ada doa. Malaikat doa, mendoakan Rasulullah. Itu di antara tafsirannya. Tetapi kata guru saya, apa makna Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke Rasulullah? Maknanya apa? Apa makna Allah Ta'ala selawat ke Rasulullah? Maknanya Allah Ta'ala memberikan, menganugerahkan kekuatan dan pertolongan kepada Rasulullah. Dipanggil imdad. Memberikan kekuatan dan pertolongan kepada Rasulullah. Kemudian malaikat berselawat kepada Rasulullah. Maknanya apa? Maknanya malaikat istimdad. Apa istimdad? Ambil pertolongan. Allah Ta'ala selawat ke Rasulullah, Allah Ta'ala bagi pertolongan dan kekuatan kepada Nabi. Malaikat selawat dekat Nabi, ambil pertolongan dan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi untuk mereka. Makna kata Rasulullah merupakan perantaraan juga dengan para malaikat pun. Sebab apa? Sebab Rasulullah rahmat pada sekalian alam. Allah Ta'ala bagi Rasulullah kuat supaya dia boleh menyebarkan rahmat kepada keseluruhan alam. Termasuk para malaikat pun mendapat rahmat Rasulullah. Ini sebenarnya, ini antara tafsir guru saya Fadilatul Syekh Yusri Hafizahullah. Dan tuan-tuan, malaikat ni tak makan, tak minum, tak lena, bukan lelaki, bukan perempuan. Macam mana dia hidup? Tak ada benda yang boleh berjalan, boleh bergerak kalau tak ada force. Tak ada sesuatu yang menggerakkan. Kereta tak boleh jalan, tak ada minyak. Kita kalau duduk lena pun tak boleh jalan. Macam mana malaikat hidup? Nabi Ka'ab. Malaikat hidup dengan zikir dan selawat kepada Rasulullah. Itu dia punya minyak dia. Karena itu, kata guru saya, ghidha'ul malaikah. Makanan malaikat ni, zikrullah dan selawat kat Rasulullah. Mana kata kalau kita selawat kat Rasulullah, kita macam malaikat. Ketinggian selawat tu, ketinggian ibadat selawat. Kita sama dengan malaikat. Malaikat tu je makanan dia. Selawat dengan zikrullah. Selawat, zikrullah. Nampak tak ketinggian selawat? Bukan sebab selawat tu, tapi sebab Rasulullah SAW yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Nampak? Hadirin dirahmati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, tirulah para malaikat. Yang mereka itu bersalawat kepada Rasulullah juga. Dan tambahkanlah ke atas ucapan salawat itu dengan ucapan salam kepada baginda. Itu makna ayat tersebut. Kita boleh syarahkan dengan ringkas karena banyak lagi yang kita berhurai daripada ayat yang pendek itu. Ini kehebatan Nabi kita SAW. Baik, dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, satu hari Rasulullah keluar dan para sahabat tengok muka Rasulullah ini ceria, seronok, gembira sungguh. Maka kata para sahabat, Ya Rasulullah, inna lana rasulura fi wajhi. Wahai Rasulullah, kami tengok hang ni seronok sangat hari ni pasal apa? Faqala innahu atani malak. Sesungguhnya telah datang kepadaku tadi malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Rasulullah. Faqala, maka malaikat berkata padaku, Ya Muhammad, ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul
innahu la yusalli 'alaika ahadun min ummati illa sallaitu 'alaihi 10. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu suka tak kalau Allah Ta'ala kata sesungguhnya tidak ada yang bersolawat ke atas kamu, wahai Rasulullah, daripada umat kamu, melainkan dengan amalan tersebut Allah Ta'ala balas selawat itu dengan 10 kali lipat padanya. Kamu suka tak Rasulullah? Wala yusallimu alaika ahadun min ummatik illa sallamtu alaihi 10. Dan tidak adalah seseorang yang berselawat yang mengucapkan salam kepada kamu, wahai Rasulullah, melainkan aku akan mengucapkan salam kepada orang tersebut 10 kali lipat. Rasulullah seronok. Rasulullah seronok sebab apa? Bukan sebab dia, tapi seronok sebab umat dia yang dapat kebaikan tersebut. Nampak? Dia seronok. Kita, Rasulullah perlukah selawat kita? Tak perlu. Pasal apa tak perlu? Allah selawat kat dia dah. Rasulullah perlukah selawat kita? Selawat kita sama ke tahap dengan selawat Allah? Sama level ke? Dah, Rasulullah dah cukup dengan selawat Allah kepadanya, seperti mana kita baca ayat Al-Quran tadi. Tapi Rasulullah seronok sebab apa? Umat dia yang dapat kebaikan, dapat kelebihan daripada selawat kepada dia. Umat dia yang dapat. Rasulullah seronok sebab kita, bukan sebab diri dia. Tuhan, kenapa balas 10? Boleh je balas 1 lah. Pasal apa? Sebab nak habaq tingginya Nabi tersebut, hebatnya Nabi tersebut, sehingga kan apa yang kamu ucapkan daripada salawat dan salam kepada Nabi tersebut, aku akan balas sebanyak 10 kali lipat. Kerana dia kekasihku. Orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada kekasihku, aku balas semua. Nampak ini antara kelebihan bersalawat. Dalam hadis yang lain pula, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW sebut awlan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling berhak ke atasku di hari akhirat nanti. Nampak tak? Kita duduk di akhirat nanti, manusia tak tahu berapa gelen, berapa daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Berapa gelen duduk dah dulu. Kita boleh yakin ke nak duduk tempek dengan Rasulullah? Nak selamat ke akhirat tak ada orang lain lah. Dia seorang lah. Seperti mana sebut dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi-Nabi lain pun tak boleh buat apa. Di mana keyakinan, kekuatan diri kita? Boleh, akhirat nanti dia duduk dengan Nabi ni, aku umat dia. Juta orang hidup tunggu. Apa inisiatif kita kat dunia ni? Kerana tuan-tuan kita jangan lupa, kita ada 2 kehidupan. Dunia akan pergi, akhirat akan datang hari yang tidak ada penghujung. Kalau di situ kita menyesal sudah tidak berguna. Menyesal tak selawatkan Nabi kat dunia dulu. Nanti kita akan nampak depan mata kita penyesalan tersebut. Tak boleh undur lah. Dunia boleh undur mungkin. Akhirat tak boleh undur lah. Kerana itu kita bawa dalailul khairat. Untuk, samping untuk beramal, sebenarnya ini adalah untuk menyelamatkan umat dan masyarakat. RM13 selamat dunia akhirat. Yang dalailul khairat. Nabi sebut orang yang paling berhak dengan aku di akhirat nanti. Apa maksud orang yang paling berhak ke atasku di akhirat nanti? Iaitu orang yang paling berhak menerima kasih dan cintaku di akhirat nanti. Ataupun orang yang paling berhak untuk duduk sekali dengan aku dalam syurga di akhirat nanti. Siapa dia? Aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak bersalawat di antara kamu semua. Itu yang paling berhak dekat akhirat nak duduk dengan aku. Itulah. Akhirat nak selamat, salawat ke Rasulullah kat dunia. Itu saja. Mudah. Tak ada lain. Baca dalailul khairat yang penuh dengan selawat ke atas Rasulullah. Dan tuan-tuan, seperti mana kata Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir, manamat mutawatirah. Apa dia tu? Para ulama mimpi terlampau banyak. Dan mutawatir. Tak boleh kata benda ni tipu. Apa dia mimpinya? Dalailul khairat di antara buku yang Rasulullah suka. Manamat mutawatirah, kata bekas mufti Mesir Dr. Ali Jumaah. Wahabi tak terima, ikut suka hamba. Dr. Ali Jumaah. Manamat mutawatirah. Dalailul khairat mimma yurdi Rasulullah. Dalailul khairat di antara buku yang Rasulullah sangat suka. Boleh? Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kelebihan salawat, man shalla alayya ahadun salatan illa sallat alaihi al-malaikah madama yusalli alayya. Tidaklah seseorang antara kamu yang bersolawat kepada aku, melainkan
malaikat bersolawat kepadanya. Adakah ibadat lain yang dapat macam ni? Bina masjid tak dapat. Sedekah ke orang tak dapat selawat. Satu saja. Dan selawat ke Rasulullah, malaikat selawat dekat kita. Malaikat doa dekat kita. Malaikat ialah satu makhluk yang tidak ada dosa, tidak ada hijab doa mereka dengan Allah. Kalau mereka doa kat kita, segala permintaan dan hajat kita akan makbul. Sebab mereka orang yang tidak berdosa. Tak ada hijab dengan Allah. Dengan satu selawat kita akan menyebabkan seluruh permintaan kita ditunaikan oleh Allah, disokong oleh para malaikat. Selawat ke Rasulullah. Sebab itu nanti kalau apa-apa kita miskin, tak ada duit banyak, selawat. Kita sakit, orang buat kat keluarga kita, selawat. Kita nak memperbaiki akhlak, selawat. Kita nak anak kita cerdik, selawat. Tak ada lagi. Banyak orang duk ambil petua ayat apa dah. Dah. Selawat. Kamu akan dapat kesemuanya. Akan dapat kesemuanya. Kerana itu dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, seorang sahabat nama dia Ubay. Ubay kata, "Ya Rasulullah, inni uksir as-salata alayya, fakam aj'al laka min salati." Atau kama qala, "Ya Rasulullah, aku ni akan sentiasa memperbanyakkan selawat kepada kamu. Cuma berapa aku nak selawat kamu ni? Banyak ni kan?" Rasulullah kata, "Ma syi', ikut kamulah." Kalau banyak ni, Rasulullah kata, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Ikut kamulah, tapi kalau kamu tambah lagi baik. Kalau banyak ni, ikut kamulah. Kalau kamu tambah lagi baik. Lah kali Ubay kata, aku akan menjadikan keseluruhan aktiviti aku ini untuk berselawat pada kamu ya Rasulullah. Apa jawapan balas Rasulullah? Rasulullah kata, "Izan tukfa hammuk." Kalau macam tu wahai Ubay, kamu tidak akan sedih selama-lamanya. Kamu tak akan duka cita langsung berkat selawat kamu kepada aku. Wa yughfaru laka dhanbuk. Semua dosa kesalahan kamu akan terus diampunkan oleh Allah. Itu respon Nabi kepada Ubay berkat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita tahu malaikat selawat dekat kita, malaikat selawat dekat kita, maka Nabi kata, falyuqil 'abdun min zalik aw liyuksir. Kalau hamba tahu malaikat selawat ke hamba sebab apa selawat ke aku, maka ikutlah. Hamba nak banyak selawat ke hamba nak sikit selawat, ikutlah. Apa makna tu? Nabi seolah-olah nak bagi tahu kita, tahu dah kalau apa selawat ke aku, malaikat selawat ke hamba. Takkan buat sikit kalau tahu macam tu. Takkan nak selawat sikit. Itu sabda Nabi SAW. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, sesiapa yang malaikat selawat kepada dia, kana min ahli jannah, dia adalah ahli syurga. Berkat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan antara hadis yang berkaitan dengan selawat juga, al-bakhil alladhi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang kedekut ni sama dia yang bila dengar nama aku tak selawat kat aku. Nabi kata tu orang kedekut. Sehingga kan para masyayikh, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, para masyayikh, contohlah kalau dia panggil orang tu nama Muhammad ataupun Ahmad, Muhammad, pelan-pelan sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahu tu ingatan mereka kat Nabi, padahal panggil orang lain Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan disebut dalam kitab tafsir Syah al-Ijma', ada satu orang adalah di kelompok orang mana, orang tak silap saya lupa dah. Depa ni kalau panggil Muhammad, depa tak panggil Muhammad saja, depa panggil Sidi Muhammad, penghulu Muhammad. Padahal depa bukan panggil Rasulullah pun, tapi sebab depa teringat Muhammad tu nama Rasulullah, depa tak boleh panggil saja-saja Muhammad. Sidi Muhammad, Tuan Muhammad. Macam tu. Nampak? Ini yang perlu kita terapkan dalam masyarakat, kebergantungan kita, ingatan kita kepada Rasulullah SAW, sebab kita nak selamat dunia dan di akhirat. Boleh? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, aksirus salata alayya yawmal jum'ah, hari Jumaat perbanyakkanlah selawat kepadaku. Berapa banyak? Para ulama kata paling kurang dikatakan banyak 300 kali. Baru boleh kata banyak. Tapi elok 1000 dan ke atas. Boleh? Kenapa hari Jumaat? Fa innahu mashhudun tashhaduhul malaikah. Hari Jumaat para malaikat menjadi saksi kepada selawat kamu kepada aku. Wa inna ahadan lan yusalli alayya illa uridat alayya salatuh. Dan tidak adalah
di antara kalian yang berselawat kepada aku hari Jumaat, melainkan selawat itu ditayangkan live kepada aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yafrugha minha, sampailah kamu selesai selawat kamu sentiasa ditayangkan kepada aku. Kalau Rasulullah kenailah kita ke akhirat nanti mudah nak cari Rasulullah kalau macam tu. Boleh? Dan sikit lagi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lah ma dama ismi fi zalikal kitab. Sesiapa yang menulis solawat kepadaku dalam satu buku, satu kertas, dalam tulisan dia akan dapat apa? Sentiasalah malaikat akan meminta ampun untuk dia selagi mana nama aku berada dalam kitab tersebut. Sebab tu tuan-tuan nanti kena nak tulis apa-apa, tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulis elok. Jangan tulis SAW saja, dah. SAW dah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan dia? Tuan-tuan tutup saja kitab tu. Tak ada orang baca pun. Tuan-tuan sendiri simpanan je. Tetap tuan-tuan akan diminta ampun oleh malaikat sampailah hari akhirat. Berkat selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, Abu Sulaiman kata, sesiapa yang berhajat untuk meminta kepada Allah apa-apa sahaja, maka mulakanlah dengan solawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Kemudian lepas tu baru berdoa dan minta apa-apa ke Allah. Dan akhirkan doa itu dengan solawat. Solawat, doa, selawat. Kapit tu. Kerana apa? Kerana solawat kepada Rasulullah itu makbulah. Selawat kepada Rasulullah itu akan sentiasa diterima. Walaupun kita ucap selawat itu dalam keadaan tak ada rasa. Saja-saja. Saja-saja. Saya sallallahu alaihi wasallam. Saja. Tak ada rasa apa. Tu pun Tuhan terima selawat kita. Maka apabila Allah Ta'ala menerima selawat yang awal dan akhir, doa di tengah-tengah, Allah Ta'ala lebih permurah. Allah Ta'ala tak akan terima selawat tinggal yang tengah dah. Allah Ta'ala akan angkat sekali kesemuanya berkat selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dua yang terakhir, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fadli Salati Wassalam ala Khairil Anam. Imam Ibnul Qayyim sebut ketika mana berjalan di atas titian sirat, dia tak akan gelincir jatuh dalam neraka. Orang selawat kat Rasulullah, dia akan berjalan elok di titian sirat, tak akan jatuh dalam neraka. Dan kata guru saya, tidak akan berhimpun api neraka dengan cahaya selawat kepada Rasulullah. Orang yang selawat takkan jadi ahli neraka. Orang yang selawat takkan jadi ahli neraka. Bukan sekadar kita jalan elok, lintas elok titian sirat, tak jatuh. Bahkan orang yang berselawat ini akan diberikan cahaya yang khusus ketika mana melintasi titian sirat, yang cahaya kita bila lintas di titian sirat nanti, masing-masing ada cahaya, tapi tak boleh kongsi. Kita, torchlight, seorang, 5 orang boleh. Tak, di akhirat tak boleh. Nak dapat cahaya tu macam mana? Bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat kepada Rasulullah. Kerana itu kita bawa dalam ilmu khairat. Boleh? Dan yang terakhir, man nasiya salata alayya akhta'a tariqal jannah. Kita bisa sebut hadis ni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesiapa yang lupa selawat ke aku. Apa makna lupa selawat? Kata guru saya, dia ni tak selawat banyak pun. Beda dalam sembahyang bagi sah. Lepas tu tak ada wirid selawat, tak ada. Ni masuk. Siapa yang sengaja mengurangkan ataupun tak ada wirid dia selawat dekat aku, akhta'a tariqal jannah. Dia dah salah jalan masuk syurga. Apa salah jalan masuk syurga? Salah jalan untuk masuk syurga dengan cara yang paling senang, dan salah jalan untuk masuk syurga tanpa hisab. Nak masuk syurga tanpa hisab, selawat kat Rasulullah. Kalau lupa selawat, boleh masuk syurga. Kalau tak selawat, boleh masuk syurga sebab kita orang Islam. Tapi kena lalu neraka dulu. Kena cuci bagi elok, wangi bersih semua, baru masuk syurga. Orang yang bersolawat tidak akan masuk neraka. Terus masuk syurga tanpa hisab. Kerana itu Nabi sebut, siapa yang lupa selawat ke aku, sikit sangat dia selawat ke aku, dia telah salah jalan untuk masuk syurga dengan jalan yang paling mudah. Itu makna dia. Selawat, selawat, selawat. Nampak? Boleh nak? Sekadar itu dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah, saya berharap sangat, berhajat sangat. Bacalah Dalailul Khairat yang ada dengan, mungkin kalau nak selawat saja mungkin kita bosan ke macam mana, tapi bila ada buku kita boleh baca.
insya-Allah akan lebih termotivasi. Dan ingat, selawat antara perkara yang paling baik untuk menarik keberkatan masuk dalam rumah kita. Keberkatan tu dia al-barakatu jundun min junudillah. Berkat itu tentera daripada tentera-tentera Allah. Tidaklah ia datang kepada harta yang sikit, melainkan dia akan memperbanyakkan harta tersebut. Tidaklah berkat itu berada dalam ahli keluarga, melainkan ahli keluarga akan jadi elok soleh-solehah semua. Tidak adalah berkat kalau datang pada apa pun, melainkan dia akan bagi gambaran yang paling baik dan kita akan dapat nikmat yang terhebat daripada berkat tersebut. Nak tarik berkat macam mana? Dengan dalailul khairat wa syawariqul anwar fi zikri salati ala nabiyil mukhtar. Kita ada masalah masyarakat, masalah sosial sebab apa? Berkat tak ada. Berkat tak ada pasal apa? Kurangnya berselawat ke Rasulullah. Ini kita nak memperbetulkan balik masyarakat kita, mengurangkan masalah-masalah sosial. Bacalah solawat, bacalah dalailul khairat, supaya rumah kita bercahaya, rumah kita masuk berkat. Malaikat doa dekat rumah kita, malaikat doa dekat rumah jiran kita dan sebagainya. Last sekali masyarakat kita insya-Allah semua akan jadi elok, semua akan jadi tenang. Tidak ada perkara yang menggusarkan hati kita. Dengan berkat selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dahulu hadirin dirahmati Allah, minta ampun, minta maaf lama sikit. Pasal mukadimah ni nak pergi sampai stesen kan? Kan tak sampai stesen. Kemudian insya-Allah kita akan jumpa balik pada bulan hadapan kitab sirah, kemudian dalailul khairat pada minggu seterusnya. Sekadar itu dahulu. Buku yang berada dengan tuan-tuan dan puan-puan RM13. Mungkin boleh bayar pada Cik Hamzah insya-Allah. Ya. Okey. Baik, sekadar itu dahulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما استر عيوبنا يسر امورنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا نحن يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. Kita baca sama-sama nah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.